Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan 12 Disember 2014. Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor akan memantau kualiti asap yang dikeluarkan kilang dengan menggunakan aplikasi baru berkonsepkan teknologi hijau pada tahun hadapan bagi memastikan asap berkenaan bersih dan tidak tercemar. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, mulai tahun hadapan, semua kilang perlu mempunyai aplikasi yang boleh dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar agar pihak kilang tidak sewenang-wenangnya memanipulasi data pelepasan asap kilang. Saya tengah bincang dengan pihak Jabatan Alam Sekitar dan beberapa pihak yang mempunyai kualiti dari segi pemikiran untuk kita melihat tentang perkara ini. Kita akan cuba, dan kalau ikut akta ni, kalau kilang tersebut dah 2-3 kali pihak Jabatan Alam Sekitar buat lawatan dan tidak berubah, kita akan paksa dia gunakan apa yang akan diarahkan oleh Jabatan Alam Sekitar, perisian tertentu, aplikasi tertentu yang boleh dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga kontrol sekejap. Dekat kilang tu boleh, kita pun boleh pantau. Maka kalau ada serombong yang berasap hitam tu, apabila kita datang, kita tengok data, tuan-tuan dah tak boleh tipu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Alam Sekitar 2014 kali ke-30 di Pasir Gudang. Seminar ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG dengan kerjasama Johor Ski Development Centre Puspatri bagi memberi pendedahan berkaitan pemeliharaan alam sekitar kepada sektor industri. Jelasnya pembangunan aplikasi ini bagi membolehkan pihak Jabatan Alam Sekitar memantau serta pihak kilang juga boleh melihat data yang dikeluarkan dan mewajibkan penggunaan aplikasi ini kepada kilang baru. Tambah beliau, Akta Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2014 berkaitan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 akan dikuatkuasakan dan mulai tahun depan Kerajaan Negeri akan membuat roadshow bagi memperjelaskan penguatkuasaan akta ini kepada syarikat yang berkaitan. Di bawah Akta Alam Sekeliling 1974 ini wujudkan satu peraturan baru, Peraturan Alam Sekeliling 2014 Udara Bersih, untuk kita dikuatkuasakan, yang sepatutnya telah dikuatkuasakan dan di peringkat negeri Johor. Tahun depan kita akan buat roadshow untuk memberitahu tentang peraturan baru ini yang melibatkan industri, melibatkan kaki tangan kerajaan itu sendiri sebelum kita menjalankan kuasaan tersebut kepada mereka-mereka yang berkaitan. Sementara itu, Kerajaan Negeri menerusi Unit Perancangan Ekonomi Negeri akan menubuhkan Majlis Teknologi Hijau Negeri Johor dan Perbadanan Alam Sekitar Negeri Johor pada tahun hadapan. Menurut Datuk Ayub, Kerajaan Negeri buat masa ini masih mengkaji peraturan-peraturan dan keperluan mewujudkan majlis itu yang bertujuan mengawal masalah pencemaran alam sekitar di negeri ini. Kita di peringkat UPEN telah pun membentangkan paper kepada kerajaan, dan kerajaan negeri telah pun secara dasarnya bersetuju untuk mewujudkan Majlis Teknologi Hijau Negeri Johor, dan sekarang masih lagi dalam kajian dari segi terms peraturan dan juga peraturan dan juga apa yang perlu dimasukkan dengan mengambil kira dan juga melihat tentang Majlis Teknologi Hijau yang mungkin diwujudkan di beberapa negeri yang ada di Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita juga paper telah pun diluluskan dari segi kajian sama ada sesuai ataupun tidak kita wujudkan Perbadanan Alam Sekitar Negeri Johor dalam usaha untuk kita mengawal masalah pencemaran alam sekitar, dan juga mungkin ada term-term tertentu yang mungkin boleh memberi kuasa kepada lembaga ini bagi konteks Johor bagi pembangunan keseluruhan negeri. Polis Johor dengan kerjasama Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF menggalakkan penyertaan masyarakat dalam usaha mencegah jenayah secara menyeluruh di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Ismail Yatim, MCPF akan melantik pengerusinya di setiap daerah di Johor bagi membantu pihak polis merangka pelbagai program bersama masyarakat.
Peranan MCPF tidak menafikan kebaikannya di peringkat negeri Johor, dan pada majlis ini juga akan diadakan seperti yang saya umumkan tadi, pelantikan pengurusi MCPF di peringkat daerah, yang mana Datuk Freddy sendiri telah mengumumkan bahawa ini merupakan julung-julung kalinya dalam sejarah yang mana pengurusi MCPF di peringkat daerah akan dilantik. Dan kita percaya dengan pelantikan ini juga bahawa program MCPF akan lebih menyeluruh, di samping kita dapat mengebelingkan semua tenaga di peringkat daerah untuk bersama-sama di dalam program MCPF. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Forum Program Pencegahan Jenayah Bandar Selamat di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor Johor Bahru. Indeks kadar jenayah di negeri ini mencatatkan penurunan sebanyak 12.67% bersamaan 2,000 kes dari Januari hingga November tahun ini. Tambah Datuk Ismail, beliau menyeru rakyat di negeri ini dapat memberi kerjasama dalam usaha yang dijalankan untuk membantras jenayah. Sementara itu, MCPF turut akan membantu Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK dalam memastikan penyebaran mesej pencegahan jenayah kepada orang awam dapat dilakukan bagi memelihara keamanan di negara ini. Naib Pengerusi MCPF Datuk Kamaruddin Mat Ali berkata, MCPF mengadakan pelbagai program berbentuk kesedaran adalah bertujuan supaya masyarakat akan terus fokus terhadap pencegahan jenayah di samping memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap tahap keselamatan awam yang tidak memuaskan. Jadi apa tujuan ni? Adalah supaya kita lebih fokus kepada pencegahan jenayah di Malaysia. Satu. Yang kedua, kita ni persepsi rakyat, the public perception mengenai jenayah di negara kita ni sangat kadang kurang memuaskan. Maknanya orang tidak percaya dengan statistik pihak polis. Misalnya kan, statistik pihak polis turun, tapi orang kata dia meningkatlah kerana kejadian ada satu jenayah traumatik misalnya. Misalnya wanita buat kereta di cermin dipecah untuk ambil ni. Jadi berlaku macam tu orang kata tak selamat. Walhal kalau statistically berlaku tu tidak banyak. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Majlis Forum Program Pencegahan Jenayah Bandar Selamat di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor Johor Bahru. MCPF ditubuhkan pada tahun 1993 bertujuan menjalankan pencegahan jenayah dan bandar selamat. Ia turut disokong oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sekian edisi Buletin Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.